Assalamualaikum dan selamat pagi PK Mutiara dan PK Nilam. Okey, hari ini kita akan belajar unit 3 iaitu tumbuhan. Dalam unit ini awak semua akan belajar 3 perkara penting iaitu cara-cara penjagaan tumbuhan, kedua langkah-langkah keselamatan dan kepentingan penjagaan tumbuhan. Okey, yang pertama penjagaan tumbuhan. Okay, secara umumnya terdapat 8 kaedah untuk kita menjaga tumbuhan supaya tumbuhan kita sentiasa sihat. Okey, ini penjagaan tumbuhan sebagai sumber pendapatan. Okey, jadi secara umum ada 8 kaedah iaitu yang pertama memberi naungan. Okey, memberi naungan ni maksudnya kita memberi perlindungan tumbuhan kita daripada cahaya matahari. Sebab bila pokok ni kita tanam, terutama pokok yang bersaiz kecil, yang anak-anak pokok lagi, dia tak boleh kena cahaya matahari yang terlalu kuat. Bila terlalu kuat, dia boleh menyebabkan pokok tu mati. Okey, jadi salah satu cara untuk kita menjaga ni adalah kita membuat naungan. Naungan ni kita boleh gunakan jaring-jaring yang gelap dan juga mungkin yang penting dia dapat melindung cahaya matahari dalam kuantiti yang banyak. Jadi bila kita letak naungan di kawasan ni jadi redup sikit. Jadi bila redup, pokok tu dia tidak akan kehilangan air. Bila tidak kehilangan air, barulah pokok tu boleh hidup dengan subur. Okey, itu tujuannya supaya dia tidak menjadi terlalu kering dan terlalu panas. Okey, yang kedua, menyiram. Menyiram ni kaedah yang penting juga sebab salah satu sebab kita menyiram ialah untuk kita menambahkan jumlah air yang diterima oleh pokok tersebut. Okey, seperti kita tahu, tumbuhan dia mencari makanannya sendiri. Okey, maksudnya dia membuat makanan sendiri, dia ambil air daripada tanah. Tapi kadang-kadang bekalan air yang dia dapat tu tak cukup. Jadi kita sebagai penjaga dia, kita kena tambahkan bilangan air pada pokok tu dengan menggunakan kaedah menyiram. Menyiram ni boleh gunakan apa-apa air yang sesuai lah. Biasanya kalau untuk pertanian, kita akan gunakan air paip ke, air longkang ke, mana-mana lah. Pokok dia tak kira air tu bersih ke tak bersih, yang penting dia air saja. Okey, kalau hujan lagi bagus sebab bila hujan, pokok tu akan dapat bekalan air yang lebih banyak. Okey, kaedah ketiga ialah sungkupan. Okey, sungkupan ni ialah satu kaedah di mana kita tutup tanah pada sekeliling pokok tu dengan menggunakan bahan-bahan seperti plastik, sabut kelapa, mungkin daripada tandan kelapa sawit yang dah reput. Okey, kita tutupkan tanah tu daripada keliling pokok. Tujuan dia ada dua. Yang pertama, untuk mengelakkan hakisan. Jadi bila kita tutup tanah, bila hujan turun, tanah tu tidak akan terhakis, tidak akan lari di bawah air. Jadi itu tujuannya, supaya tidak berlaku hakisan. Dan yang kedua, bila kita tutup tanah tu akan sentiasa lembap. Bila lembap, bekalan air akan sentiasa ada untuk pokok tu. Itu tujuan dia. Sebab tu kita, terutama pokok-pokok kecil, sebab tu kita letak sungkupan supaya dia tidak bergerak, tidak dihakiskan apabila hujan lebat yang turun. Okey. Kemudian yang keempat ialah merumput. Okey, merumput ni ialah satu kaedah di mana kita membuang persaingan. Maksudnya macam ni, bila kita tanam pokok, pada masa yang sama, keliling pokok tu mungkin akan tumbuh rumput. Bila tumbuh rumput di sekeliling pokok, pokok dan rumput dia akan berebut makanan. Sebab tumbuhan ni dia tidak boleh mencari makanannya sendiri. Okey, dia kena buat makanan dari situ. Jadi bila kita siram pokok, kita bagi baja tu pun akan sama dimakan oleh rumput tersebut. Jadi bila kita cabut rumput tu, pokok kita sahaja yang akan dapat makanannya sahaja. So rumput-rumput tu tak dapat makan lah. Jadi itu mengelakkan persaingan supaya pokok kita sahaja yang dapat makanan dia, yang dapat baja, yang dapat nutrien, supaya pokok kita sahaja yang hidup subur. Itu tujuan dia. Okey. Ya, merumput ni sangat penting untuk terutama pokok-pokok yang kecil lah. Kalau pokok yang besar dia dah boleh makan sendiri, tak ada masalah sangat. Okey, kalau pokok kecil ni memang kita kena buang dia supaya dia tidak berebut makanan. Dan yang kedua, merebut persaingan ruang. Maksudnya bila terlalu banyak ruang, pokok kita tak boleh nak naik. Jadi bila kita cabut pokok yang lain, barulah pokok kita tu boleh membesar dengan sihat. Maksudnya kita buang pokok lain supaya pokok kita boleh naik. Kalau tak, bila semua pokok ada, dia terlalu rapat-rapat, dia tak boleh nak naik. Okey. Yang kelima, menggembur tanah. Okey, menggembur tanah ni biasa kita lakukan untuk memberi pengudaraan kepada tanah. Okey. Bila kita buat penggemburan tanah, pertama bila kita siram, air mudah masuk ke dalam tanah. Sebab kalau kita tak gembur, tanah mungkin keras, jadi air susah nak masuk. Yang kedua, bila kita buat penggemburan tanah, udara daripada luar boleh masuk untuk memberi oksigen kepada tanah pokok. Kepada akar pokok. Okey. Tumbuhan ni adalah tumbuhan ni adalah makhluk yang tidak
boleh mencari makanan sendiri. Dia adalah makhluk yang membuat makanan sendiri. Okey, sebab pokok tak bergerak-gerak macam binatang lain. Pokok dia bergerak di bila kita tanam dia kat situ saja sampai dia besar. Jadi dia kena buat makanannya sendiri. Jadi bila kita gemburkan bila gemburkan tanah, makanan dia tu lebih mudah untuk dia dapat. Okey. Sebab pokok ni dia membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, proses fotosintesis ni ialah apabila pokok dapat cahaya matahari, dapat cahaya matahari, dapat air daripada tanah dan dapat karbon dioksida daripada sekeliling dia untuk dia buat makanan dia supaya dia dapat membesar. Sebab tu kita kena bagi supaya kita tak boleh tutup pokok tu, tak boleh halang dia daripada dapat cahaya matahari. Lepas tu kita kena pastikan air dia cukup, barulah pokok kita tu boleh membuat makanannya sendiri. Okey. Proses fotosintesis ni menggunakan cahaya matahari, air dan juga karbon dioksida, dan hasilnya pokok tu akan dapat makanan, dia akan keluarkan karbon dioksida, dia akan keluarkan oksigen untuk kita sedut. Itulah pentingnya pokok ni. Okey, yang keenam, membaja. Okey, membaja ni satu kaedah untuk kita tambahkan makanan kepada pokok tu, sebab kadang-kadang pokok dia tak cukup makan daripada apa yang dia dapat daripada tanah tu. Jadi kita kena tambah baja supaya pokok tu dapat nutrien tambahan. Okey, memberi sokongan kepada pokok. Tak semua pokok memerlukan sokongan, okey, tapi kita kena bagi sokongan lah kepada pokok-pokok tertentu. Macam pokok kacang dia menjala kan. Jadi kita kena bagi sokongan, kita kena buat sokongan tu supaya pokok tu tegak. Okey, dan mudah untuk dia keluarkan hasil lah. Okey, yang kedua, memberi sokongan ni perlu juga untuk pokok yang ringan dan kalau bila ditiup angin tu dia boleh tombang. Tu tujuan dia. Bila kita bagi sokongan supaya pokok tu tidak mudah tombang. Sebab bila pokok tombang dia akan mengganggu pertumbuhan pokok. Dia boleh menyebabkan batang dia patah, okey. Daun dia gugur. Itu semua masalah sebab bila semua badan pokok tu cedera, dia boleh menyebabkan pokok tu mati. Jadi kita bagi sokongan supaya pokok tu tahan lama. Dan yang terakhir penjagaannya ialah mengawal makhluk perosak. Ini mudah. Mengawal makhluk perosak menggunakan racun serangga sebab semua pokok ada makhluk perosak dia tersendiri. Jadi kita kena tahu apa masalah pada pokok tu, dan salah satu cara untuk kita atasi makhluk perosak ni ialah dengan menggunakan racun serangga. Okey, ini saja 8 langkah. Okey, yang seterusnya, keselamatan semasa menjaga pokok. Okey, ada 3 perkara yang awak kena ingat. Yang pertama, keselamatan diri. Kedua, keselamatan semasa menjaga pokok, dan yang ketiga, keselamatan selepas menjaga pokok. Okey, untuk keselamatan diri, yang penting keselamatan diri awak. Awak kena pakai pakaian yang betul, kena pakai kasut, kena pakai seluar panjang, kena pakai baju yang betul, kemudian kena pakai sarung tangan. Kemudian bila awak nak mengendalikan peralatan, kena tahu cara guna. Lepas tu kalau nak meracun mesti ada penutup mulut. Itu semua keselamatan diri yang penting. Okey, yang kedua, keselamatan semasa menjaga tumbuhan. Okey, pertama sekali bila semasa melakukan penjagaan tumbuhan mesti ada, kalau masa untuk awak mesti ada orang dewasa. Yang kedua, mesti tahu cara-cara dan juga kaedah untuk mengendalikan peralatan. Kemudian menggunakan sarung tangan dan juga mengikut arahan yang ditetapkan. Kemudian bila dah sudah, keselamatan selepas menjalankan penjagaan tumbuhan. Pertama, kena pastikan tempat kita membuat tu sentiasa bersih. Kemudian menyusun semula peralatan yang telah digunakan. Kemudian membasuh tangan selepas digunakan. Lepas tu yang penting selepas tu kena jagalah. Dan yang terakhir, apa dia kepentingan kita menjaga tumbuhan? Okey, secara umumnya bila kita menjaga tumbuhan ni dia membekalkan makanan kepada kita. Jadi kalau kita jaga makanan tu, menjaga tumbuhan tu, makanan kita tidak akan terputus sebab tumbuhan ni dia membekalkan vitamin, zat mineral dan sumber makanan. Yang kedua, bila kita membuat penjagaan tumbuhan yang betul, dia akan mengelakkan banjir. Okey, mengelakkan banjir, memastikan keadaan tanaman tu sentiasa okey. Kemudian dia memberi keseimbangan kepada ekosistem. Ekosistem apa? Ekosistem ialah keadaan sekeliling kita, benda hidup dan benda bukan hidup yang hidup bersama-sama. Okey, jadi bila keadaan
sentiasa bila kita membuat penjagaan tumbuhan tu dengan betul, so ekosistem di sekeliling kita ni tidak akan terganggu. Okey, contohnya macam bila kita menggunakan racun serangga dengan kuantiti yang betul, kita sembuh ikut masa yang betul, so tidak akan hanya serangga perosak je yang mati, bukannya binatang lain yang mati. Okey, begitu juga dengan pokok pun sama, dia hanya akan mengganggu, dia hanya akan membunuh makhluk perosak yang betul. So bila semua dalam keadaan yang betul, ekosistem kita akan seimbang. Dan yang terakhir, penjagaan tumbuhan ni penting. Kenapa? Sebab tumbuhan ni adalah pembekal utama kepada gas oksigen kepada kita. Okay, tumbuhan ni dia membekalkan oksigen melalui proses fotosintesis. Fotosintesis ni adalah proses tumbuhan membuat makanan. Okay, dia buat makanan sendiri dan dia bekalkan oksigen kepada kita. Okay, bila oksigen cukup, barulah hidup kita di dunia ni akan aman. Okay, itu kepentingannya. So, untuk bab 3 ni, apa yang awak perlu tahu ialah langkah-langkah untuk menjaga tumbuhan, okay, supaya tumbuhan kita sentiasa sihat. Kemudian langkah-langkah keselamatan diri, keselamatan semasa mengendalikan pokok dan selepas membuat penjagaan tumbuhan. Dan yang terakhir sekali ialah kepentingan penjagaan tumbuhan kepada kita, supaya tumbuhan ni sentiasa hidup subur, supaya tidak banjir, supaya gas oksigen kita sentiasa cukup, ekosistem kita tidak terganggu dan sebagainya. Okey, itu saja. Nanti saya akan bagi latihan. Buat latihan berdasarkan nota dan video yang saya berikan ini. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.